Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi baru-baru ni sejak kita orang kenakan background yang baru ni, ramai yang komen dekat ruangan komen video-video yang sebelum ni tanya yang kita orang ni pakai lampu apa. Sebab serius lah macam korang nampak kan, memang nampak nice gila. Sebab sebelum-sebelum ni memang tak ada lampu ni. Kita orang baru je macam upgrade sikit lah, nak bagi nampak macam ceria sikit kan video-video wiser. Jadi dah alang-alang ramai yang tanya apa kata aku tunjukkan pada korang lah lampu jenis apa yang kita orang pakai. Jap tunggu aku ambil. So ini ada lampu yang kita orang gunakan. Nama dia adalah Nanlite PavoTube Mark II 6C. Panjang nama dia. Jadi jom aku akan bawa korang, kita akan story-story sikit berkenaan lampu ni. Jadi tak apa melengahkan masa, jom kita mulakan. Sekejap aku dimkan lampu ni dulu. Aku buka satu je lah. Ya Allah, lampu dia terang sangat. Jadi PavoTube ni kalau korang boleh nampak, dia punya design memang sangat compact. Dia kecil je. And size dia yang kecil ni memang akan memudahkan kerja kita orang lah. Sebab kita orang tak selalunya akan shoot video dekat dalam studio je. Kadang-kadang tu kita orang akan decide untuk shoot video dekat luar. Kalau kita shoot waktu malam tu mesti kena lampu lah. So instead of kita orang bawa light box yang besar ni, yang macam kat depan ni, yang duk menyala tadah kat muka aku ni, kita orang just bawa benda ni je. Sebab dia kecil, compact and lagi praktikal lah untuk kita orang bawa ke mana-mana kan. Makanya sebelum kita tengok lampu ni dengan lebih mendalam lagi, kita kena tengok dulu apa yang ada dekat dalam kotak bila korang decide untuk beli. So dalam kotak pertama korang akan terima satu buku manual. Kemudian korang akan dapat satu pouch bag. Pouch bag ni memang jenis macam kain baldu. So senang lah bila nak masuk, korang boleh masukkan je macam ni. Masuk macam ni, tutup. So dia ada protection and korang boleh letak dalam bag korang. So dia tak adalah cala. Kemudian korang akan terima satu hand strap. And then dia ada bagi satu kabel USB Type-C. Dan yang terakhir, dia ada bagi 3 plate. Plate ni memang jenis kecil je. Kenapa, apa function plate ni? Kejap lagi aku akan explain pada korang. Dari segi rekaan luaran, PavoTube ni dia memang nampak macam sedikit murah lah kalau nak dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Sebab dia didatangkan dengan design plastik. But overall, plastik yang digunakan ni memang sturdy and dia bukan jenis yang mudah untuk cala. Pada bahagian atas and bawah ni, dia ada magnet. So dekat sini lah function untuk plate besi ni akan digunakan. Jadi, let's say kalau korang nak lekatkan PavoTube ni dekat dinding, kat dinding bukan besi, so dia tak boleh nak lekat. So macam mana nak buat? Korang kena guna plate ni lah. So korang dapatkan je double side tape ke, korang lekat dekat plate besi ni, kemudian korang lekat dekat dinding. Then after that baru korang angkat korang punya PavoTube, korang boleh pop dia, so dia akan melekat lah kat dinding tu. Aduh, masalah lah. Dia punya magnet ni memang tak berapa kuat sangat. Aku rasa bukan magnet dia yang tak terlampau kuat. Aku rasa disebabkan dia punya size ni, dia macam sedikit berat lah. So berat dia adalah 260 gram. Jadi bila korang lekat dekat mana-mana bahagian besi tu, dia memang akan mudah lah. Korang boleh sentuh macam ni je, dia akan gelongso jatuh bawah. Tapi kalau korang lekat secara melintang macam ni, dia tak akan menggelongso. Kemudian pada bahagian atas dan bawah ni juga, kalau korang perasan, dia ada lubang. So lubang ni dia ada dua function. Pertama, korang boleh letakkan hand strap yang dia bagi secara percuma tu. So ikat, pusing je macam ni. So dia lepas tu korang boleh pegang je lah. Macam tu dia tak adalah mudah untuk jatuh. Kemudian pada bahagian yang satu lagi tu, dia ada satu lagi lubang. So lubang ni korang boleh guna untuk letak dekat korang punya tripod. So let's say kalau macam korang nak tala dekat muka korang kan, korang ambil tripod korang tu, so dia akan kompos macam ni lah. So cahaya tu akan kena kat muka korang. Dekat bahagian belakang dia ni pula, korang akan menampak yang mana dia ada satu skrin kecil yang akan paparkan segala yang perlu dipapar. Korang boleh nampak korang dalam mood apa, lepas tu korang boleh nampak korang punya bateri percentage, and korang boleh nampak juga berapa jam lagi bateri tu nak habis. Dan di sebelah skrin ni korang boleh nampak ada 5 button. So button ni adalah satu-satunya kawasan untuk korang navigate pergerakan untuk setup lampu PavoTube ni. Dan korang juga akan nampak satu slot USB Type-C untuk pengecasan. Jadi bila ada kabel pengecasan, ini bermakna dalam PavoTube ni dia ada bateri. Dan bateri dia tu memang agak besar juga, iaitu 2200 mAh. Kalau korang gunakan pada brightness level yang tertinggi, aku perasan yang mana bateri dia ni dia boleh bertahan dalam 1 jam je. Tapi let's say kalau korang letak dia punya dim tu dalam 3% macam sekarang ni, dia boleh bertahan selama lebih kurang 8 jam. Dan kalau bateri dia habis, korang just cucuk je USB Type-C tu, dia akan charge dalam 2 jam lebih macam tu, and then dia punya bateri dah full dah. Macam kita orang dekat office lain sikit lah, memandangkan kita orang nak brightness level yang tertinggi, lepas tu kita orang nak pakai dalam jangka masa yang lama. So bila kita orang letak dekat background belakang ni, kita orang akan cucuk sekali USB Type-C tu lah. So dia akan terus
menyala sampai bila-bila. But let's say kalau korang bawa power tube ni pergi ke camping ke kan, mana nak cari plug kan. Jadi dekat sini korang boleh gunakan power bank je. Korang cucuk power bank, cucuk sini, dia akan cas. So bila power bank bateri habis, habislah lampu kat sini. Antara kelemahan yang aku nampak yang ada pada power tube ni ada dua. Satu ialah dia punya power button dia ni. Kalau korang decide macam nak turn on ataupun turn off power tube ni, dia memang akan ambil masa yang sedikit lama lah daripada kebiasaannya. Sebab korang kena tekan power button ni lama-lama sampai logo dia tu terkeluar habis. Kemudian yang kedua, dalam mode CCT korang akan nampak perubahan cahaya yang agak drastik tau bila bertukar dari 7400 Kelvin ke 7500 Kelvin. Tapi aku rasa korang memang akan jarang lah guna pada kecerahan ni, and aku rasa tu je lah kelemahan dia. Lain-lain so far memang aku sangat puas hati dengan power tube ni. Color temperature dia berada pada range 2700 hingga 7500 Kelvin. Color rendering index dia pun tinggi juga, 95. Lepas tu dia ada 36,000 pilihan warna, dan lepas tu dia juga ada 17 koleksi efek yang korang boleh gunakan. Contohnya macam kalau korang nak style macam RGB PC, bila korang pilih ni dia akan macam ubah-ubah warna tu lah. Kemudian kalau korang nak style macam ribut putih, konon-konon macam tengah kilat sambar menyambar tu pun ada. Lepas tu kalau korang nak cahaya macam polis pun ada juga. So korang boleh lah nak buat scene macam kena tahan polis ke apa kan. Dan kemudian dia ada mode paparazzi. Kat sini korang boleh acah-acah macam famous, orang berkerumun duk ambil gambar korang banyak-banyak tu kan. So dekat sini, let's say kalau korang ni adalah content creator and korang selalu buat scene-scene macam drama-drama tu ke kan, aku rasa efek-efek yang macam ni memang sedikit sebanyak akan membantu untuk meningkatkan lagi korang punya production tu. Ni paparazzi kan, macam acah-acah orang ambil gambar kan. Okey, sekejap aku tutup jap. Alright. So untuk harga jualan dia, aku ada tengok lah dekat online kan berapa harga jualan untuk Nine Light ni. And apa yang aku perasan, harga jualan dia tu adalah dalam RM380 hingga RM400. Aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. Kalau korang rasa macam berminat nak beli, korang boleh tekan link dekat bawah tu. Jadi tu je lah cerita dia. Kalau korang rasa macam korang berminat untuk membeli power tube ni, aku memang rasa benda ni memang sangat berbaloi. Sebab berbekalkan dengan feature-feature yang dia ada, lepas tu dengan dia punya cahaya yang memang sangat kuat, benda ni memang agak sesuai. Let's say kalau korang nak guna untuk pergi camping, ataupun korang nak buat shooting-shooting outdoor, korang nak buat macam kita orang kan, ada background kat belakang, ada lampu tu semua kan. Aku rasa memang sangat-sangat berbaloi. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Shing, shing, shing. Macam lightsaber kan. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.